We praise your name. Tepuk tangan yang mana buat Allah kita, come on.
Hai semua, apa khabar? Selamat datang ke dalam kebaktian secara atas talian kita pada pagi ini. Perayaan Hari Natal sudah kian menghampiri. Di manakah kalian semasa perayaan Natal tahun ini? Kongsikan pada ruang komen di bawah. Pada minggu ini, topik khotbahan kita berkisar tentang kesetiaan yang teguh. Daripada ketujuh-tujuh gereja yang disebut oleh Tuhan Yesus, hanya gereja Philadelphia dan Smyrna yang cukup dipuji dan berkenan di hati Tuhan. Hari ini kita akan melihat dari kisah gereja Philadelphia yang memiliki taat setia yang teguh pada Tuhan Yesus walaupun kekuatan mereka tidak seberapa. Dengan kerendahan hati, marilah kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan, bagaimana untuk memiliki kesetiaan yang teguh di dalam Tuhan. Sebelum itu, mari kita mendengarkan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, marilah kita bersukacita memberi serta menyumbang untuk kerajaan Tuhan. Anda boleh memberi melalui bank transfer secara atas talian, Sarawak Pay dan Duit Now QR. Senarai bank dan e-wallet yang terlibat adalah seperti yang tertera pada skrin. Sesungguhnya, setiap kesempatan untuk memberi serta memberkati merupakan anugerah istimewa daripada Tuhan. Pihak gereja mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati kalian semua dengan berkelimpahan. Yang kedua, kita ada acara khas secara atas talian melalui saluran YouTube dan Facebook page Hope Sparrow, iaitu Christmas Special bersempena Hari Natal pada 25 Disember jam 10.30 pagi. Anda bakal disajikan dengan persembahan khas, lagu Christmas, kongsian firman Tuhan dan lain-lain yang sudah tentu akan menceriakan dan memberkati perayaan Hari Natal kita pada tahun ini. Sekian sahaja pengumuman untuk minggu ini. Tuhan memberkati dan jumpa lagi. Amin, haleluya. Shalom, selamat pagi saudara dan saudari. Pada pagi ini yang berada di rumah, apa kabar semua? Pada pagi ini kita ingin bangkit sekali lagi untuk kita mempersiapkan diri, memuji dan menyembah Tuhan kita. Amin. Haleluya, sudah sedia? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat dan penuh dengan kemuliaan. Amin. Sekali lagi semua, mari kita katakan, terpujilah namamu. Amin. Semua, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi. Amin. Terpujilah, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan,
kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Amin. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita pada pagi ini, dan memerintah untuk selamanya. Selama-lamanya Tuhan adalah Raja kita. Engkaulah Raja atas dunia. Haleluya, 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 Yesus. Amin. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya, Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang memerintah untuk selamanya di dalam hidup kami. Setiap kami Tuhan yang berada di hadapan Engkau pada pagi ini, Tuhan, kami bawakan hati kami sekali lagi untuk datang kepada Engkau Tuhan. Persiapkanlah hati kami, persiapkanlah Tuhan pribadi kami, apabila kami datang untuk menyembah Engkau, supaya Tuhan nama Engkau ditinggikan, nama Engkau Tuhan dimuliakan. Tuhan, Engkaulah kekuatan bagi kami, Engkaulah ketenangan Tuhan di dalam hidup kami, dan Engkaulah cahaya bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan pada saat ini. Kita ingin menyembah Tuhan kita. Katakan, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiran
lagi. Amin Yesus. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ya Tuhan, haleluya. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkur kami di kaki-Mu, Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencanamu untuk memuliakan-Mu, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu,
Jadikanlah kami bejana-Mu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Inilah kami Tuhan, berdiri di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah kekuatan Tuhan bagi jiwa kami. Oh Tuhan, Engkaulah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Ketenangan Tuhan yang sentiasa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke tangan anak tunggal-Mu Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana mengikuti kebaktian online kita pada pagi ini, 19 Disember 2021, iaitu seminggu sebelum hari besar, hari Natal, hari Christmas. Jadi saya berharap agar penyertaan anda minggu ini akan mempersiapkan diri kita untuk berkongsi sambutan hari mulia dan sukacita besar bersama orang yang kita kasihi. Pada minggu lepas kita telah mendengar firman Tuhan, iaitu telah disampaikan oleh Brother Daniel bertajuk Hidup yang Kuat, daripada rujukan Wahyu 3 ayat 1 hingga 6 dari siri Gereja Pemenang. Terdapat 3 perkara yang diajarkan pada minggu lepas, iaitu hidup dalam Yesus, hidup dengan mentaati Injil, dan hidup tanpa berkompromi berdasarkan Gereja Sardis. Minggu ini kita akan meneruskan siri Gereja Pemenang yang bertajuk Taat Setia yang Teguh dari rujukan Wahyu 3 ayat 7 hingga 13. Mari kita sama membaca daripada Wahyu 3 ayat 7 hingga 13 ini. Wahyu 3 ayat 7. Dan dituliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahawa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang daripada jemaah iblis, iaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan pendusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahawa aku mengasihi engkau. Kerana engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau daripada hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, dia akan kujadikan sokong guru di dalam bait suci Allahku, dan dia tidak akan keluar dari situ. Dan daripadanya akan kutulis nama Allahku, nama kota Allahku, iaitu Jerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami berdoa supaya Engkau mempersiapkan umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Kami percaya setiap firman Engkau memang diilhamkan untuk mengajar, menyatakan kesalahan, membaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran, agar umat kepunyaan-Mu akan dipelengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Terima kasih Yesus. Diserahkan semua Tuhan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Yesus akan kembali lebih cepat daripada kita sangkakan. Dan Dia mahu setiap gereja dan individu itu berdiri teguh. Gereja-gereja dalam buku Wahyu ini menggambarkan tentang keadaan gereja dan individu secara umum. Kata-kata Yesus pada gereja-gereja ini adalah relevan pada masa ini. Sama seperti ketika Rasul Yohanes menulis Wahyu. Ia mengandungi pujian dan teguran. Tetapi yang paling penting ia adalah dorongan bagi gereja-gereja untuk menjadi pemenang. Iaitu semasa kita menantikan kedatangan Mesias yang kita muliakan, Tuhan Yesus Kristus. Pada 7 gereja disebut oleh Tuhan Yesus, hanya gereja Philadelphia dan Smyrna yang cukup dipuji dan berkenan pada Yesus. Gereja Philadelphia ini mempunyai taat setia yang teguh pada Tuhan Yesus. Walaupun kekuatan mereka tidak seberapa. Seperti dalam ayat 8 dia kata bahawa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat Philadelphia mempunyai taat setia yang teguh. Kesetiaan yang teguh. Itulah tajuk yang saya ingin kongsikan pada pagi ini. Yang pertama, gambaran Kristus tentang dirinya. Dalam ayat yang ke-7,
Dan dituliskan kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar dan yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Firman yang kudus, yang benar, merujuk pada Yesus. Kunci Daud pula merupakan autoriti yang ada pada Yesus. Yesuslah yang memegang kuasa yang tertinggi, kota Daud, Raja Allah yang kekal. Oleh itu, apabila yang membuka, tidak ada yang dapat menutup, dan apabila yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Bandar Philadelphia adalah bandar komersial yang penting, yang terletak secara strategik di sepanjang laluan perdagangan dan rumah kepada kuil Zeus dan Maharaja. Okay? Walaupun banyak rumah ibadat berhala, jemaat Philadelphia ini tetap taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Maksud Philadelphia juga adalah kasih persaudaraan dalam bahasa Yunani. Ironinya, orang Yahudi tidak percaya, tidak memperlakukan saudara-saudara mereka yang beragama Kristian dengan kasih persaudaraan. Mereka menutup pintu rumah ibadat mereka kepada orang Kristian. Jadi apabila Yesus yang berkata dialah yang memegang kunci Daud, hanya dialah yang mempunyai kuasa untuk membuka dan menutup pintu-pintu kerajaan Tuhan. Cukup untuk menggambarkan bahawa Kristuslah berkuasa di bumi dan di syurga. Jadi saudara-saudari, tanda-tanda ini cukup menarik perhatian kita bahawa kita perlu taat setia kepada Tuhan Yesus. Seperti jemaat di Philadelphia. Walaupun saudara kita sendiri tidak melakukan kepada kita seperti yang sewajarnya. Ada seorang pembantu rumah yang bernama Anna N yang bekerja dengan SU politik Presiden Lincoln. Okay, pada suatu hari SU politik ni keletihan dan dia beri arahan kepada Anna supaya tidak melayan sebarang telefon ataupun orang yang mahu berjumpa dengan dia. Selepas 1 jam, Presiden Lincoln telefon dan mahu bercakap dengan SU politik dia. Tetapi Anna tidak melayan dia dan serta mengatakan SU tidak mahu diganggu. Jawab Presiden kepada Anna, SU bekerja untuk dia. Dia mesti bangun dan bercakap dengan saya. Tegas Presiden. Tetapi Anna menjawab, saya tidak bekerja untuk Presiden. Saya bekerja untuk SU politik. Jadi pada hari berikutnya, Presiden Lincoln ini mengarahkan SU untuk membawa Anna. Bukan untuk marah dia, tetapi untuk bekerja di rumahnya. Jadi saudara, sebenarnya Anna ini menampilkan taat setia pada satu tuan sahaja. Dari saudara-saudari, ini adalah satu contoh taat setia yang sebenar. Taat setia kita haruslah kepada Tuhan Yesus yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Yang kedua, penilaian Kristus terhadap gerejanya dalam ayat 8 sehingga 10. Ayat yang ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahawa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, iaitu mereka menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan pendusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahawa aku mengasihi engkau. Dan kerana engkau menuruti firmanku dan untuk tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang ke atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Yesus tahu segala usaha mereka. Oleh itu dia menyediakan untuk mereka pintu yang terbuka. Inilah pintu yang terbuka untuk memberitakan Injil Tuhan. Dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10, engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kerana engkau menuruti firmanku dan tekun menantikan aku, cukup menggambarkan taat setia yang ada pada jemaat Philadelphia. Walaupun kekuatan mereka ini tidak seberapa. Oleh itu, Yesus begitu memuji jemaat Philadelphia ini dan mempercayai mereka. Bayangkan satu hari syarikat surat khabar yang biasa menghantar surat khabar 1 minggu, tiba-tiba skip 1 minggu. Lepas tu dia skip 2 minggu. Adakah kita akan mempercayai mereka lagi? Bukankah kita akan mengadu? Demikian juga kalau kita yang biasa ikut kebaktian doa setiap minggu, tiba-tiba kita skip 1 minggu dan minggu seterusnya kita skip lagi. Adakah kita berasa Tuhan akan mencari kita dan Tuhan mungkin mengadu tentang taat setia kita? Jadi saudara,
Marilah kita sama-sama tunjukkan taat setia kita pada Tuhan, bukan saja terlibat dalam kebaktian doa, tetapi juga hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus setiap hari. Gereja Philadelphia sama seperti gereja Smyrna, iaitu mereka hanya menerima pujian dan tiada kritikan daripada Yesus. Gereja ini mempunyai sedikit kekuatan, namun telah memelihara perkataan Yesus dan tidak menyangkal namanya. Mereka ini lemah, mungkin dalam jumlah dan sebuah gereja yang kecil, namun mereka ini teguh dalam taat setia. Kekuatan sebenar tidak ditemui dalam jumlah yang besar, kekerasan ataupun kuasa politik. Kekuatan sejati terpancar pada mereka yang mengakui kelemahan mereka dan tetap bersandar pada Dia, iaitu Yesus yang memberikan kekuatan yang sebenar. Ia ada sebuah gereja kecil, namun ia menerima pujian daripada Yesus. Kita dapati bahawa gereja di Laodikia ini mungkin sebuah gereja yang besar dan berkembang maju, tapi telah ditegur kerana suam-suam kuku. Jadi, jemaat di Philadelphia menghadapi cabaran yang sama dengan gereja di Smyrna. Bukan saja mereka diinaya, mereka juga ditolak oleh orang Yahudi kerana iman mereka pada Yesus. Orang Yahudi dipanggil rumah ibadat syaitan. Mereka mengaku bahawa orang Yahudi sebahagian daripada Israel yang sejati, tetapi sebenarnya mereka tidak begitu. Yesus berkata bahawa Dia akan membuka pintu kepada pengayaan Yahudi untuk datang dan sujud, iaitu untuk menyembah Yesus. Mereka akan secara sukarela dan percaya akan pada Yesus. Dan di beberapa tempat di mana Yesus diinaya dengan dahsyat, Tuhan telah menyediakan pintu terbuka untuk orang yang percaya. Contohnya opendoorsusa.org menyenaraikan Iran sebagai tempat yang ke-8 yang paling sukar untuk mengikut Yesus. Namun, gereja berkembang pesat di negara itu. Ia juga dipanggil pergerakan evangelis yang paling pesat berkembang di dunia. Begitu ramai yang haus untuk mengenali Tuhan walaupun menghadapi cabaran mengikut Yesus. So, yang ketiga, nasihat Kristus pada gereja. Ayat yang ke-11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Yesus mendorong gereja di Philadelphia, Dia akan datang tidak lama lagi. Mereka hanya perlu bertahan dan taat setia. Bertahanlah agar tidak ada yang mengambil mahkotanya. Kedatangan Yesus dalam petikan ini tak semestinya mengenai kedatangan yang kedua. Ia adalah tentang bagaimana Yesus akan datang dan membantu gereja melalui pergerakan Roh Kudus. Dan apabila kita merasa lemah, barulah kita bergantung pada Tuhan. Ketika itulah Allah menguatkan kita. Apabila saya lemah, saya kuat dalam Tuhan. Apabila kita lemah, Yesus kuat. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7 hingga 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri kerana penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, iaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku memegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kerana itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam seksaan dan di dalam kesukaran, di dalam pengayaan dan kesesakan oleh kerana Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi Yesus menyatakan sekiranya kita menuruti firman-Nya untuk tekun menantikan Dia, maka Dia, Yesus, akan melindungi kita daripada hari percobaan yang akan datang ke atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Para rasul dan pengikut Yesus cukup setia menuruti firman-Nya dan tekun menantikan Dia. Maka kita akan lihat Yesus melindungi para rasul dan pengikut pada hari percobaan yang datang ke atas mereka. Begitu juga Paulus yang pernah mengatakan pada Raja Agripa, pada penglihatan dengan Yesus itu tidak pernah sekali dia tidak taat. Dan Tuhan begitu melindungi dia daripada pengayaan orang Yahudi dan juga orang Rom. Yang keempat, janji Kristus pada gereja. Ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokong guru di dalam bait suci Allahku, dan tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutulis nama Allahku dan kota Allahku, iaitu Jerusalem baru, yang turun dari syurga, dari Allahku dan namaku yang baru. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yesus mahu umatnya menang. Dia mahu kita menang.
Dia berjanji untuk membuat sokong guru ataupun tiang di dalam bait suci Tuhan. Dan walaupun komuniti anda menolak anda, Yesus mempunyai tempat untuk anda. Dan anda tidak akan keluar lagi dari situ. Pada minggu lepas, kami ada terlibat dalam mengagihkan hadiah Christmas untuk penduduk di Kampung Kiding, Pandawan. Kami hanya berempat dan satu orang kunci penduduk asal di sana. Dan komuniti yang begitu ramai di sana sangat terharu dan sangat mengalukan kedatangan kami. Termasuklah mereka yang tinggal agak jauh dari tempat itu pun turut serta. Bilangan kami kecil, tetapi kami masih dapat memberi impak Christmas untuk penduduk di sana. Baik saudara, banyak gereja merasakan bahawa mereka punya sedikit orang ataupun terlalu sedikit sumber, terlalu sedikit tenaga kerja dan terlalu sedikit impak. Tapi apabila kita dipanggil untuk setia, biarlah Tuhan itu yang membawa tuaian kepada kita. Tuhan akan membuka pintu. Dia akan menguatkan yang lemah. Kita harus berpegang teguh dan setia pada nama Tuhan. Dan dia akan menulis namanya pada kita dan akan menulis nama kita di kota Tuhan. Sama seperti kita memiliki buku ataupun diari, kita akan tulis nama kita pada buku dan diari itu. Begitu juga Tuhan yang memiliki kita, dia akan tulis namanya pada kita. Dan apabila kita menang, saudara, dan mempunyai taat setia yang teguh, Tuhan akan membantu kita. Kita akan tinggal di kota kekal Jerusalem yang baru dan turun dari syurga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur kerana firman Engkau cukup mulia untuk kami hormati dan taat. Kami percaya kehadiran dan pujian Yesus kepada jemaat di Philadelphia dan 6 gereja yang lain cukup jelas untuk kami bertekun dan bertahan. Walaupun kekuatan kami tidak seberapa, Engkaulah yang memberikan kemenangan dan melindungi kami pada hari percobaan kami seperti jemaat di Philadelphia. Bahawa Engkau akan membuka pintu bagi kami dan membuat orang yang mulia kami itu tersungkur. Pujian bagi Engkau Tuhan yang telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Kami berdoa juga supaya Engkau menyatakan kasih karunia-Mu pada jemaat-Mu pada saat ini apabila mereka hadapi kesukaran dalam hidup mereka. Bahawa Engkau akan menghulurkan tangan-Mu dan memberi pertolongan untuk mereka yang terkesan dengan keadaan ekonomi di sekeliling. Sehingga ada yang kehilangan pendapatan, pekerjaan dan kesusahan dalam perniagaan mereka, bisnes mereka. Kerana beban keluarga, kesibukan dan norma baru yang berlaku di tempat kerja semasa pandemik ini. Kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Terima kasih kerana setia menyertai kebaktian online kami sehingga akhir. Sekiranya anda terdorong dengan firman Tuhan ini, anda boleh share link ini dengan keluarga anda ataupun kawan-kawan anda di tempat kerja ataupun jiran anda di tempat tinggal anda. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Udah ada senyum. Ya, semua dah kamera. Oke, mata mana kita Oke, dah. Jenguk-jenguk. Action. Bertahu action.